Assalamualaikum, anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada topik tingkatan 4, bab yang ketiga, tajuknya adalah konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Dan untuk video kali ini, fokus kita adalah kita nak belajar tentang Perang Dunia Kedua. Dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang Perang Dunia Pertama, betul tak? Jadi sekarang kita nak tengok bagaimanakah boleh tercetusnya Perang Dunia Kedua. Adakah ianya sama dengan Perang Dunia Pertama? Jadi jom kita tengok latar belakang Perang Dunia Kedua. Alright? Jadi Perang Dunia Kedua masih lagi berlaku di Eropah. Alright? Tercetus di benua Eropah pada tahun 1939 hingga 1945. Dan ada dua jenis Perang Dunia Kedua, alright, yang berlaku di dua lokasi berbeza tapi pada waktu yang sama. Alright? Dua tumpuan tersebut adalah, satu adalah Perang Dunia Kedua di Eropah, satu lagi adalah kita gelar sebagai Perang Asia Pasifik yang berlaku di Asia. Dan Perang Asia Pasifik ini dia memfokuskan kepada penjajahan Jepun di negara-negara Asia. Dan penjajahan Asia Pasifik atau Perang Asia Pasifik ini kita akan belajar dalam subtopik yang seterusnya. Jadi fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang Perang Dunia Kedua sahaja. Alright? Jadi Perang Dunia Kedua ini terjadi antara siapa dengan siapa? Siapa bergaduh dengan siapa? Macam Perang Dunia Pertama kita belajar, ianya antara dua pakatan besar dekat Eropah, iaitu Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Kalau untuk Perang Dunia Kedua, kita ada Kuasa Bersekutu dan juga Kuasa Paksi. Nanti kita akan belajar apakah negara-negara yang menyertai Kuasa Paksi dan apakah negara-negara yang menyertai Kuasa Bersekutu. Alright? So kita akan tengok. Alright? Kalau sebelum ini kita dah belajar dalam Perang Dunia Pertama, ada 3 elemen penting yang kamu kena tahu bila kita belajar tentang Perang Dunia Pertama. Dan sama juga, gunakan elemen yang sama untuk kamu semua belajar tentang Perang Dunia Kedua. Yang pertama, kamu kena tahu dahulu macam manakah faktor atau sebab perang itu berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena tahu bagaimanakah peristiwa Perang Dunia Kedua itu terjadi. Dan yang ketiga, kamu kena tahu tentang bagaimanakah peperangan itu berakhir. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Alright, apa kesan dia? Macam mana pihak yang kalah tu boleh kalah dan macam mana pihak yang menang itu boleh menang. Itu adalah 3 benda sama je. Kalau kamu tengok balik previous video saya Perang Dunia Pertama, kamu akan tengok sama juga elemen dia. Kita kena tahu tentang sebab perang itu terjadi. Kita kena tahu tentang bagaimana peristiwa A sampai Z peperangan itu berlaku. Dan yang ketiga, kita kena tahu tentang bagaimanakah perang itu berakhir. Jadi untuk fokus video kali ini, kita nak tengok tentang apakah faktor atau sebab Perang Dunia Kedua itu terjadi. Alright? So ada 3 sebab Perang Dunia Kedua terjadi. Yang pertama adalah disebabkan oleh kemunculan ideologi baru. Ada 2 ideologi baru yang muncul di Eropah pada waktu itu. Yang pertama, kita ada ideologi Nazisme atau Nazi yang diwujudkan atau yang dipelopori oleh pemimpin Jerman pada waktu itu yang bernama Adolf Hitler. Dan ideologi ini dibentuk pada tahun 1933. Dan kenapa Hitler membentuk ideologi Nazisme ini adalah sebenarnya dia ada kaitan dengan Perang Dunia Pertama, disebabkan Adolf Hitler ini ingin membalas dendam terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan Jerman semasa pengakhiran Perang Dunia Pertama. Jadi Adolf Hitler ni nak bangkitkan balik nasionalisme masyarakat Jerman dan membina angkatan tentera Jerman dan merampas kembali tanah-tanah jajahan yang telah diambil oleh pihak-pihak yang menang semasa Perang Dunia Pertama. Jadi Adolf Hitler nak bangkitkan semangat-semangat orang-orang Jerman ni supaya mereka boleh jadi lebih hebat lagi sama macam dahulu. Itu adalah ideologi Nazisme. Lepas itu, kita ada ideologi yang kedua yang kita panggil sebagai fasisme atau fasis yang ditubuhkan oleh Benito Mussolini di Itali. Dibentuk pada tahun 1922. Dan fokus ideologi fasisme ni pula lebih kurang sama macam Nazi.
Alright, iaitu ianya mementingkan kepentingan negara melebihi segala-galanya. Maksudnya rakyat-rakyat ini diajar semangat nasionalisme melebihi diri sendiri, atau kita panggil sebagai nasionalisme melampau. Maksudnya rakyat-rakyat itu perlu pentingkan negara mereka berbanding diri mereka sendiri. Kalau mereka perlu berkorban hingga orang kata menggadaikan nyawa mereka, mereka perlu buat demi negara mereka. Dan hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan imej negara Itali dan juga untuk meluaskan tanah jajahan Itali. Nampak tak kat situ? Jadi kalau kamu tengok kedua-dua ideologi ni lebih kurang sama. Alright, kedua-duanya nak meningkatkan semangat nasionalisme yang melampau supaya dapat meningkatkan imej Itali. Jerman dia nak balas dendam, Itali dia nak tingkatkan imej negara dia. Itu ideologi yang pertama. Ideologi yang kedua, maafkan saya. Faktor yang kedua pula adalah disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita dah belajar selepas Perang Dunia Pertama, bagaimanakah Eropah nak menghalang daripada peperangan berlaku semula adalah mereka telah menubuhkan Liga Bangsa atau Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan dia adalah untuk menjaga keamanan dan juga untuk memastikan Jerman tidak mengancam dunia Eropah pada waktu itu. Alright, itu tugas utama Liga Bangsa. Jadi peranan LB dekat sini adalah menjaga keamanan dunia. Alright, dan wujudkan kerjasama antara bangsa, antara negara-negara Eropah supaya negara-negara ini ada hubungan diplomatik dan tidak bergaduh. Sebab apa? Bila ada persengketaan itu yang akan membawa kepada peperangan. Tapi Liga Bangsa menghadapi macam-macam cabaran pada waktu itu. Alright, sebab kita ada orang kata Jerman dan juga Itali yang mewujudkan ideologi untuk meningkatkan negara mereka. Jadi ada beberapa krisis yang tidak dapat diselesaikan oleh Liga Bangsa. Contohnya kita ada krisis Manchuria di Asia yang berlaku pada tahun 1931 hingga 1933, yang mana Jepun telah menceroboh negara jiran dia iaitu Manchuria, dan sepatutnya Liga Bangsa kena selesaikan masalah tersebut tapi mereka gagal. Itu adalah cabaran yang pertama. Alright, yang kedua adalah perjanjian pelucutan senjata, yang mana selepas Perang Dunia Pertama, Jerman diwajibkan untuk melucutkan senjata. Sebab kita belajar dalam Perang Dunia Pertama, yang memulakan peperangan semua adalah Jerman. Jadi dekat sinilah Jerman dipaksa untuk tanda tangan supaya meletakkan senjata, jangan angkat senjata. Sebab kalau Jerman angkat senjata, dia akan mulakan perang. Jadi Liga Bangsa ni kena perhatikan Jerman supaya tidak mengangkat senjata dan mencetuskan perang seterusnya selepas Perang Dunia Pertama. Tapi Jerman buat apa? Kita belajar tadi Nazisme. Jerman tetap juga mewujudkan, meningkatkan tentera mereka, membina tentera mereka dan melanggar perjanjian pelucutan senjata ini. Dan yang ketiga kita ada krisis Habsyah, pencerobohan negara Itali di negara di benua Afrika. Hari ini kita kenali negara Habsyah ni sebagai Ethiopia, dan tetap juga gagal diselesaikan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Maksud tiga cabaran ini yang tidak berjaya diselesaikan oleh Liga Bangsa. Jadi ini menunjukkan kegagalan LB. Dia gagal untuk melucutkan undang-undang pelucutan senjata dan juga menangani krisis-krisis pencerobohan di Manchuria dan juga di Habsyah. Dan yang paling penting, bila terjadi krisis-krisis ini semua, dia ternyata tidak berjaya menghalang peperangan atau Perang Dunia Kedua daripada terjadi. Itu adalah sebab yang kedua atau faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yang terakhir adalah disebabkan oleh masalah Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles kita dah belajar adalah satu perjanjian yang dibuat selepas Perang Dunia Pertama. Alright, yang mana perjanjian ini adalah untuk mencari syarat pendamaian supaya tak berlaku lagi perang selepas Perang Dunia Pertama. Tapi perjanjian Versailles ini dilihat sebagai berat sebelah. Berat sebelah, dan ianya lebih memenangi atau lebih memberi kebaikan ataupun orang kata benefit kepada pihak-pihak yang menang. Dan pihak-pihak yang menang, yang kalah terpaksa menanggung semua benda. Dan perjanjian ini dianggap tidak adil kerana pihak yang kalah iaitu Jerman semasa Perang Dunia Pertama, dia kena tanggung semua benda. Semua kerugian Jerman yang kena tanggung. Dihilang tanah jajahan, kena bayar pampasan perang yang tinggi. Sebab itulah kenapa tadi kita belajar Adolf Hitler diwujudkan Nazisme. Sebab dia nak balas dendam. Kenapa semua Jerman yang kena tanggung?
Dan kesan dia kat sini, Jerman mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat teruk sampai menyebabkan rakyat hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Dan Itali pula, dia rasa perjanjian Versailles ni tak adil. Kenapa? Sebab kalau kita belajar dalam Perang Dunia Pertama, Itali adalah negara yang memasuki pihak yang menang. Tetapi selepas Perang Dunia Pertama, Itali dia tak dapat habuan dia macam negara-negara yang menang yang lain. Contoh Britain, contoh macam Perancis, contoh macam Rusia, mereka dapat habuan, dapat tanah jajahan. Tapi bila sampai dekat Itali, Itali pun join Perang Dunia Pertama, tetapi lepas Perang Dunia Pertama tamat, dia tak dapat tanah jajahan. Dia tak dapat tanah jajahan seperti orang-orang lain. Jadi dia rasa tak puas hati. Kenapa aku tak dapat tanah jajahan? Negara-negara lain yang menang dapat pula tanah jajahan. Jadi dia rasa tak puas hati dekat situ. Nampak tak? Jadi berlaku masalah dalam perjanjian Versailles ini. Nampak dekat situ? Dan itu adalah 3 faktor kenapa boleh terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, munculnya ideologi baru. Yang kedua, disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa. Dan yang ketiga, disebabkan oleh masalah ketidakadilan perjanjian Versailles. Okay? So, ingat, kita ada lagi 2 bahagian lagi, iaitu kita nak belajar tentang peristiwa dan juga pengakhiran Perang Dunia Kedua. So check out video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe dan juga follow saya di TikTok dan juga Instagram. Itu sahaja. Let History teach you history. Bye.